Hai. 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 Hai, Hai Fia. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. So, selamat datang ke sesi FB Live kita pada hari ini. Saya Hidayah daripada Best Hearing Aid Center Cawangan Kuala Terengganu. Okey, hari ini kita akan bincangkan topik yang sangat-sangat menarik, iaitu darah tinggi boleh menyebabkan hearing loss. Betul ke? Semua orang tertanya-tanyalah, semua pasien tertanya-tanya pasal kaitan antara darah tinggi dengan hearing loss. Okay, jadi seperti yang semua lihat, hari ini saya tidak keseorangan. Saya bersama dengan rakan sejawat saya, Syafiah daripada Best Hearing Aid. Okey. Jadi berbalik pada topik kita tadi, hari ini kita akan bincangkan pasal darah tinggi boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okay, darah tinggi ataupun hypertension ni pasti ramai lah kot yang dah tahu dan familiar dengan penyakit ni, iaitu penyakit tiga serangkai yang sangat common di kalangan masyarakat kita. Sebab dan saya pasti jugalah salah antara kita ni pasti salah satu family member tak pun saudara mara dia ada mengidap penyakit darah tinggi ni. Walaupun macam begitu, walaupun macam ramai jugalah yang macam ada penyakit darah tinggi, saudara ke, diri sendiri ke, family ke, tapi ada jugalah yang macam tak berapa faham, tak berapa tahu apa itu hypertension ataupun penyakit darah tinggi ni. Okey. Jadi apa yang dimaksudkan dengan hypertension atau untuk terangkanlah apa itu hypertension ataupun darah tinggi. Okey, terima kasih Cik Hidayah. Saya rasa tadi ada agak lag sikit kan, tapi saya akan terangkan sikit apa itu maksud apa itu maksud hypertension lah ataupun penyakit darah tinggi lebih kita biasa kenal dengan penyakit darah tinggi So kalau kita tengok penyakit darah tinggi ni dia macam satu penyakit yang senyap lah, kita panggil pembunuh yang senyap. Sebab biasanya kalau tak rawat dia boleh lead to banyak lagi komplikasi, mungkin ada kerosakan organ dan sebagainya lah. Okay, kalau kita tengok pada maksud dia, sebenarnya penyakit darah tinggi ni adalah satu penyakit di mana tekanan darah dalam badan kita ni dia tak normal, dia tinggi dari kebiasaan. Kalau kata kita tengok grafik yang mungkin boleh tunjuk bacaan yang sepatutnya, kalau ikut bacaan tekanan darah yang normal ialah dalam 120-80 mm of mercury. Ni kira around that lah bacaan yang normal. Jadi kalau mereka yang mempunyai tekanan darah yang tinggi ni, dia punya bacaan kita kata 140, 90 mm of mercury ataupun lebih. Kalau in between these two numbers, ada risiko untuk mendapat penyakit darah tinggi yang kita kata juga sebagai pre-hypertension lah. Okay. So kalau dekat Malaysia ni kita ada around 32.7 juta populasi Malaysia dan anggaran dia lebih kurang 37% daripada kita punya populasi masyarakat Malaysia ni yang ada penyakit darah tinggi. So that makes up around 13 juta. Jadi nombor ni sebenarnya agak merisaukan sebab penyakit darah tinggi ni dia kita kata silent killer macam tadi saya cakap. Kalau tak rawat boleh jadi banyak lagi masalah lain penyakit lain macam kita kata kerosakan ginjal, serangan jantung ataupun penyakit stroke lah. So mungkin kita nak tahu sedikit lagi tentang penyakit darah tinggi ataupun hypertension ni. Kita nak tahu macam mana sesetengah orang tu dia boleh dapat penyakit darah tinggi ataupun hypertension. Mungkin saya nak jemput Cik Akilah pula untuk cerita sikit. Okey, terima kasih Safia. Okey, kalau tadi kita dah dengar daripada Safia sendiri apakah yang dimaksudkan dengan hypertension ataupun penyakit tekanan darah tinggi. Okey, so sekarang saya nak cerita sikit punca-punca dia kan. Okey, sebenarnya untuk pengetahuan semua,
dalam 90% daripada punca kepada penyakit hypertension ni tidak diketahui puncanya. 90% tidak diketahui. Manakala 10% lagi dikatakan punca hypertension ni adalah datang daripada penyakit sekunder. Okey, penyakit sekunder ni bermaksud penyakit-penyakit lain lah. Contohnya misal kata mungkin pesakit tu dia ada masalah buah pinggang, dia ada problem dekat sistem endokrin dia ataupun penyakit pembuluh darah. So penyakit-penyakit tu boleh menyebabkan seseorang tu berpotensi untuk mendapat hypertension ataupun penyakit tekanan darah tinggi ni. Macam tu. Okey, so selain daripada tu ada juga penyakit hypertension ni yang berlaku disebabkan oleh keturunan. Menurut kajian 50% daripada pesakit 50% daripada pesakit adalah pesakit yang mendapat hypertension disebabkan oleh kedua-dua ibu bapanya ada juga masalah hypertension tu. Maksudnya mak dia ada hypertension, ayah dia pun ada hypertension. Jadi anaknya tu berpotensi besar untuk dapat hypertension ni juga. Macam tu. Jadi kalau dua-dua potensi dia 50%, kalau salah seorang pun ada juga kemungkinan untuk dapat, tapi mungkin potensi ataupun risiko dia lebih rendah lah berbanding kalau kedua-dua ibu bapa ada masalah hypertension ni. Macam tu. Okey, so selain dari itu, antara punca dia juga selalu kita kaitkan masalah hypertension ni dengan pengambilan garam yang berlebihan dalam makanan, betul. Itu pun boleh jadi punca. Mungkin terlalu kerap ambil makanan segera, makanan yang telah diproses. Semua ni boleh jadi penyumbang kepada seseorang tu untuk dapat tekanan darah tinggi. So ada juga mungkin faktor pengambilan alkohol, tembakau dan juga seseorang tu mengalami obesiti. Itu pun boleh jadi penyumbang lah kepada hypertension ni. Okey. So macam tadi, Safiya ada cakap, hypertension ni sebenarnya adalah pembunuh senyap, betul? Bunyi macam seram pembunuh senyap, senyap-senyap membunuh pesakit tu. Okey. So apa yang dimaksudkan dengan pembunuh senyap ni? Maksudnya disebabkan oleh seseorang tu bila dia ada hypertension tu dia tak dapat tanda-tanda ataupun gejala amaran. Maksudnya dia tak ada tanda-tanda lah. Tapi bukan semua macam tu. Ada juga yang ada tanda-tanda menunjukkan dia ada hypertension. So antara tanda-tanda tu macam dia ada sakit kepala awal pagi, dia ada rasa berdarah dekat degupan jantung dia tu tak teratur, ada perubahan pada penglihatan dia, macam tu. Okey, ada juga kajian yang mengatakan bila seseorang tu ada hypertension, dia punya tanda-tanda pening kepala tu selalunya waktu pagi dan dia berdenyut-denyut dekat bahagian belakang kepala. Macam tu. Okey. Terus macam yang saya cakap tadi, kebanyakan hypertension ni tak tahu punca dan tanda-tanda dia pun tak menunjukkan sebarang tanda-tanda gejala amaran lah kebanyakan kes. Jadi disebabkan itu, kita semua ni perlulah mendapatkan berjumpa dengan profesional untuk check kita punya tekanan darah tinggi tu macam mana. Boleh buat dekat rumah, boleh beli alat peranti sendiri, test dekat rumah, tapi lagi baik kalau berjumpa dengan profesional untuk dapatkan untuk mendapatkan test, untuk buat test tu sendiri dan juga untuk pakar profesional untuk kita panggil dia list out lah apa faktor-faktor lain ataupun mungkin ada side effect daripada hypertension tu lah. Macam tu. Betul tu. Cik Akilan, mungkin kita boleh check sendiri tapi lebih baik untuk kita pergi jumpa pada ahli yang lebih pakar lah kan. Okay, betul. Macam sekarang kita dah tahu serba sedikit tentang penyakit hypertension ni, mungkin kita nak berbalik pula kepada kita punya tajuk sebenar. Betul ke hypertension ni ataupun penyakit darah tinggi ni boleh menyebabkan masalah pendengaran kita nak tahu ada kaitan ke sebenarnya. Saya nak panggil pula Cik Hidayah untuk terangkan mengenai perkara ni lah. Okey, jadi untuk kaitan antara masalah pendengaran dengan masalah darah tinggi ni, kita yang sebagai audiologist ataupun patient sendiri pun tertanya-tanyalah apa kaitan antara darah tinggi dengan masalah pendengaran. Kita bila dia lag lagi ya. Dia lag sikit.
kita kita akan tanya patient ada masalah kesihatan ke, ada masalah darah tinggi ke, dan kadang-kadang patient pun akan tanya kita balik lah, kenapa ada kaitan ke kalau ada masalah darah tinggi, and apa kaitan dia kan. So hari ni Betul. kita akan bincang pasal ni. Okay, so untuk kita faham keseluruhan dulu, macam dalam tubuh manusia ni, kita ada sel hidup. Jadi sel-sel hidup dalam tubuh kita ni, dia memerlukan oksigen dan juga nutrition lah untuk dia bekerja dan berfungsi dengan lebih baik. Dan untuk mereka berfungsi dengan lebih baik, sel-sel tu, dia oksigen tu dia bergantung kepada integriti fungsi jantung ataupun salur darah kita lah. So bila seseorang tu ada hypertension, tak pun darah tinggi, salur darah tu dia akan jadi masalah lah, dan juga jantung dia yang tu yang akan gambar telinga. Mungkin Cik Hidayah boleh rewind sikit je. Tadi agak lag tadi sebenarnya. Oh ya ke? Betul. Dekat mana ya? Tadi kata kita nak Cik Hidayah kata nak terangkan sedikit mengenai gambar mungkin tak salah saya mungkin gambar Gambar tu. Telinga dan juga pendengaran lah, dia punya kaitan antara hypertension dan juga masalah pendengaran. Okey, jadi so ni gambar dia. Kalau kita tengok kan, telinga kita ni dia terbahagi kepada 3 bahagian lah. Telinga luar, telinga tengah dan juga telinga dalam. So dekat telinga dalam ni, kita ada organ pendengaran lah. Organ pendengaran ni yang ada salur darah. So salur darah dekat bahagian telinga dalam ni dia sangat kecil lah. So sangat kecil tapi dia sangat dengan lebih baik. Okey Cik Hidayah, mungkin rewind sikit dekat tu. Apa tu? Apa tu? Saya pun tanya. Okey. So dekat ni sebab dekat saya tak lag pun, so so tak apalah, saya boleh je ulang balik. So dekat telinga dalam kita, kita tengok ada organ pendengaran lah. So organ pendengaran ni dia ada dekat telinga dalam. So dekat organ pendengaran ni dia ada salur darah lah. Salur darah ni dia yang akan supply oksigen ataupun nutrition untuk organ pendengaran kita berfungsi dengan lebih baik, dengan bagi efektif lah untuk organ pendengaran kita. And then bila seseorang tu dia ada masalah darah tinggi, so salur darah yang dekat bahagian telinga dalam ni dia akan rosak ataupun darah pun yang sampai tak mencukupi. So bila darah yang sampai darah yang sampai kat mana tu? Okey. So darah yang sampai dekat telinga dalam ni, so dia kena sampai dengan betul, dengan cukup lah, untuk oksigen yang sampai pun mencukupi untuk membantu telinga dalam kita berfungsi dengan dengan lancar. So bila seseorang tu ada masalah darah tinggi, so salur darah tu dia rasanya akan rosak dan juga akan mengurangkanlah oksigen yang sampai dekat telinga dalam tu. Jadi bila oksigen tu kurang, so sebab itulah patient akan ada masalah pendengaran lah. Okey. So okey ke? Okey. 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 Okay. Selain itu dia ada juga kajian lah yang menunjukkan, so patient yang ada masalah darah tinggi ni, so bila dia tidak mengambil ubat dengan betul. Okey, Cik Hidayah. Okey. So bila dia tak ambil ubat yang betul, apa yang jadi tu? So bila patient dia tak ambil ubat dengan betul, tak kontrol dia punya tekanan darah tu sentiasa tinggi, yang tu lagi menyebabkan masalah pendengaran dia tu lagi cepatlah, lagi tendensi untuk dia ada masalah pendengaran tu lagi tinggi berbanding dengan patient yang
sentiasa kontrol dia punya tekanan darah tinggi lah. Dan juga kadang-kadang ada juga pasien yang macam tiba-tiba je tekanan darah dia tinggi and then kembali normal balik lah. Yang tu pun dia kena pergi jumpa doktor juga untuk untuk dia punya check balik lah dia punya tekanan darah, sebab kalau tak dijaga dia memang akan bagi efek lah dekat masalah pendengaran dia. Okey. Okey. So macam tu kan, bukan je manusia, bukan haiwan je yang perlukan oksigen, tapi kita punya organ, kita punya tisu, sel semua perlukan oksigen juga untuk berfungsi dengan baik, betul? Okey. So sekarang kita dah tahu dah apa kaitan hypertension dengan masalah pendengaran macam yang Hidayah dah cerita tadi. So sekarang kita nak tahu pula apa tanda-tanda seseorang tu ada masalah pendengaran yang disebabkan oleh hypertension ni. Mungkin Cik Safia ada nak terangkan? Okey, macam tadi kita dah faham sikit mekanisme macam mana pendengaran kita ni dia boleh rosak kalau ada penyakit hypertension. So kalau kita tengok dia mainly dia akan rosak pada organ pendengaran tu sendiri, mana macam tadi ada kekurangan oksigen ataupun salur darah tu sendiri dalam organ pendengaran kita. So bila kat situ dah terganggu, kita punya organ pendengaran dia nak proses bunyi tu, dia nak hantar isyarat pergi ke otak untuk tertafsir bunyi tu pun dah jadi terjejas lah. Okay, so daripada situ akan kita kata develop lah masalah pendengaran dan susah untuk kita berkomunikasi. Komunikasi maksud untuk kita mendengar orang bercakap dan sebagainya lah. Okay, tapi kalau kata kita nak betul-betul kenal pasti maksudnya masalah pendengaran tu memang disebabkan oleh penyakit darah tinggi ataupun hypertension is a bit difficult sebab kebiasaannya pasien yang datang yang ada masalah darah tinggi mungkin juga ada masalah penyakit yang lain yang mungkin juga menjadi faktor kepada masalah pendengaran yang dialami lah. Cuma apa yang kebiasaannya yang kita akan buat bila pesakit datang ataupun pasien datang, kita akan buat semula sejarah kes. Kita tengok dia ada apa-apa penyakit. Kalau dia ada penyakit darah tinggi, kemungkinan penyakit darah tinggi tu yang menyebabkan masalah pendengaran dia lah. Tapi nak kata macam mana masalah pendengaran yang kebiasaannya yang dialami oleh mereka yang mempunyai penyakit darah tinggi ni adalah kebiasaannya masalah pendengaran ni terjadi di kedua-dua belah telinga maksudnya dua-dua belah ada masalah pendengaran. Lepas tu orang kata kebiasaannya pasien dia akan bagi tahulah telinga dia macam ada berdesing. Berdesing kalau kita bahasa medical bahasa perubatan kita panggil sebagai tinnitus lah. Okay, so ada kedua-dua ada masalah pendengaran, ada tinnitus, berdesing. Dan satu lagi biasanya masalah pendengaran mereka ni adalah jenis yang kekal. Maksudnya kekal ni masalah pendengaran tu memang macam tu dia dah tak boleh baik macam normal balik lah. Macam tu ataupun ada kemungkinan untuk dia jadi lagi teruk bergantung pada banyak faktor jugalah. So yang masalah pendengaran ni kita panggil sebagai sensory neuron lah, jenis sensory neuron So apa yang biasanya kita buatlah memang kita akan tengok kepada rehabilitasi pendengaran, itu menggunakan alat bantu pendengaran lah macam tu. Okey. So maksudnya bila seseorang ni ada hypertension ataupun penyakit tekanan darah tinggi ni dia tak boleh ambil ringan tentang dia punya pendengaran tu. So maksudnya kalau tiba-tiba dia rasa macam kurang dengar ataupun rasa macam dengar bunyi berdesing, dia perlu untuk berjumpa dengan doktor untuk dapatkan rawatan, betul tak? Sebab itu boleh jadi tanda-tanda masalah pendengaran disebabkan oleh hypertension kan? Okey. So tapi sebenarnya macam mana? Apa sebenarnya tindakan ataupun rawatan untuk mereka yang rasa macam tiba-tiba ada masalah pendengaran ni? Apa sebenarnya yang diorang boleh buat? Mungkin Hidayah boleh kongsi sikit?
Okey, so untuk rawatan ataupun pengurusan untuk pasien yang ada darah tinggi and then dia pun dah macam dah rasa dia ada macam ada susah nak dengar, ada masalah pendengaran. Okey, untuk pengurusan dia kita bagi pada dua lah, daripada segi pendengaran dia dan juga daripada segi darah tinggi dia tu sendirilah. Okey, untuk dari segi masalah pendengaran dia, bila dia Saya rasa ada orang tak ni lah dengki lah dengan Cik Hidayah. so Cik Hidayah je yang kena. saya merasa Mungkin boleh ulang balik. okay, tak apa. So untuk pasien yang dah rasa dia tu macam ada masalah pendengaran tapi tak sure, jadi saya boleh sarankan untuk dia pergi ke hearing aid center yang terdekat lah ataupun hospital untuk dia buat ujian pendengaran bagi dia tahu betul ke dia punya pendengaran tu dah ada masalah, dah terkena. And then bila dia dah buat pendengaran and memang dah confirm dah yang dia tu ada masalah pendengaran, jadi salah satu yang kita boleh tolong dengan pakai alat bantu pendengaran lah untuk dia bantu dia mendengar dengan lebih baik. Tapi seperti yang Cik Syafiah dah cakap tadi, macam pasien yang ada masalah pendengaran sebabkan darah tinggi ni, dia punya masalah tu dah kekal, tak pun mungkin juga semakin teruk. Jadi okey, so bila pakai alat bantu pendengaran ni, dia tak adalah mengembalikan pendengaran dia kepada asal, dia cuma membantu pasien tu untuk mendengar dengan lagi baik lah. Okay. Jadi selain itu mereka juga disarankan untuk datang untuk cek dia punya pendengaran sekurang-kurangnya setahun sekali untuk tengok sama ada pendengaran dia tu sama tak pun makin teruk lah untuk kita kita sebagai audiologist tak pun dia punya doktor untuk tahu dia punya further dia punya pengurusan yang sepatutnya lah. Okay. Untuk dari segi darah tinggi dia tu sendiri, so patient kena jaga dia punya diet. Okay, so mana-mana makanan yang boleh menyebabkan darah tinggi dia tu naik, so dia kena, kalau boleh kena kena maksudnya kurangkan tak pun jangan makan lah. So jaga diet dan juga kalau boleh kena jaga, kena mengamalkan aktiviti. Kena jaga apa tu? Kawal mungkin Cik Daya kata nak kena kawal pemakanan betul. Dia ada like sikit tadi. Ya kan? Ya, so kena kawal pemakanan dia lah. So mana-mana makanan yang tak boleh makan tu jangan makan. Kena ikutlah apa yang doktor sarankan and then ubat tu pun kena makan juga untuk memastikan dia punya tekanan darah tu sentiasa stabil lah dan juga kena amalkan gaya hidup sihat macam sentiasa exercise, buat aktiviti and then kena mengamalkan gaya hidup sihat lah untuk elakkan perkara-perkara yang boleh membuatkan mereka rasa stres ke, rasa macam tak selesa ke. So yang tu saya rasa antara rawatan dengan pengurusan yang penting lah bagi pasien yang ada masalah darah tinggi dan juga dengan masalah pendengaran. Betul. Macam kesimpulan lah macam kita boleh ambil daripada Cik Hidayah kata kita nak kalau mereka yang memang dah ada masalah ataupun penyakit hypertension ni memang kita kata nak kena berhati-hati dan juga nak kena kawal lah mungkin kita dalam tak sedar mungkin kita dah ada pun sebenarnya masalah pendengaran jadi memang nak kena kawal sebab kalau kata kita tak monitor ataupun kita tak kawal ada kemungkinan untuk pendengaran kita tu jadi lagi teruk kalau mereka yang dah sedia ada pun ada masalah pendengaran. Saya rasa mungkin sesiapa lah saya rasa memang sangat common penyakit darah tinggi ni dekat Malaysia jadi kepada mereka yang di luar sana kalau rasa macam rasa kena pergi check juga pendengaran mungkin mak ayah kita ke ataupun kita punya ahli keluarga, nenek ke siapa-siapa lah kalau rasa
dia ada penyakit hypertension dan rasa macam ada keperluan untuk pergi check, boleh sahaja melawat kita punya branch. Kita ada dekat seluruh Malaysia 18 branch, mungkin ada lagi akan datang. Boleh pergi jumpa kita untuk buat ujian pendengaran lah, untuk monitor dan dapatkan consultation lah. Kalau nak jumpa Cik Hidayah boleh pergi, Cik Hidayah kat mana tu? Dekat Kuala Terengganu. Kalau nak jumpa Cik Hidayah di Kuala Terengganu, Cik Akilah di Muar. Betul Muar. Di Jalan Pesta Jalan Pesta. spesifik Jalan Pesta Muar. Nama dah meriah tu Jalan Pesta. Kalau nak jumpa saya, insya-Allah saya ada di Kuala Lumpur bulan depan. Kalau untuk orang Sibu Sarawak, Mak Molah ujian pendengaran, boleh temukan Mek di Best-Sharing Sibu lah. Kita sebenarnya dah ada di penghujung sesi ni. Mungkin kita nak tengok jika ada soalan daripada Facebook. Ya, betul. Okey. Mungkin panjang soalan pertama ni. Cik Akilah nak bacakan ke? Boleh saya bacakan daripada Encik Muhammad Amirul Okey. Hai cik-cik audiologis sekalian. Okey, saya kontrol blood pressure, jaga makan, tapi saya masih tak dengar. Tapi asyik dengar bunyi cengkerik dalam kepala saya. Macam mana saya nak bagi dengar balik dengan hilangkan bunyi cengkerik tu? Kadang-kadang terlampau kuat dan rimaskan saya. Harap dapat jawab soalan saya. Thank you. Okey, terima kasih Cik Amirul. Okey, kalau jadi berdasarkan soalan Cik Amirul ni, dia katanya dia ada blood pressure, dia ada kontrol dia punya blood pressure, jaga makan, tapi dia tak dengar dengan baik dan dia asyik dengar bunyi cengkerik dalam kepala. Macam mana dia nak hilangkan benda tu? Okey. Untuk Cik Amirul, selalunya kita cadangkan Cik Amirul ni untuk datang ke branch yang berdekatan untuk kita buat test dulu dia punya untuk kita buat ujian pendengaran dulu, untuk kita test tahap pendengaran Cik Amirul, and then kita tahu tahap pendengaran Cik Amirul, baru kita boleh bagi suggestion yang sesuai lah dengan Cik Amirul, macam tu. Dan untuk bunyi cengkerik tu juga, selalunya Cik Amirul sebenarnya kalau seseorang tu dia ada masalah pendengaran, selalunya dia akan dengar juga bunyi cengkerik dalam telinga dia. Ataupun kalau medical term tu kita panggil tinnitus lah, macam Cik Safia ada sebut tadi. Okey. So macam Cik Amirul memang memang katanya memang sudah ada blood pressure sudah tinggi ke macam mana tu? Kalau betul memang dah ada tanda-tanda untuk ada tekanan darah tinggi tu, lebih elok datang untuk buat ujian pendengaran lah. Kita test dulu dan kita tengok macam mana. Betul. Sebaiknya kita buat ujian pendengaran dulu, sebab kalau tengok ni kata macam tak berapa dengar dan ada bunyi cengkerik so memang rasanya ni adalah ni sebenarnya tanda masalah pendengaran, mungkin tak sedang tapi boleh check, boleh datang jumpa kami lah untuk check dulu. Okey. Betul. Sebab tanda-tanda tu dah ada kan. Kalau tengok ni ada soalan yang kedua. Hai, saya nak tanya, kalau dalam keturunan ada hypertension, pendengaran anak beranak lain pun boleh terkesan ke? Gitu soalan dia. Mungkin siapa-siapa nak jawab? Okey, saya boleh jawab. Okey. Untuk soalan ni, biasanya hypertension ni dia ada keturunan lah, tapi biasanya yang akan anak-anak lain yang akan terkesan mungkin sebab hypertension tu, bukan pendengaran lah. Okay. Sebab pasien yang ada hypertension ni dia belum tentu dia akan ada masalah pendengaran lah. So siapa macam parents ke saudara mara yang ada masalah hypertension ni, dia boleh pergi check untuk masalah hypertension tu sendiri dahulu. Okay, so untuk pendengaran tu dia tak ada keturunan disebabkan hypertension tu. Okay, so macam keturunan tu disebabkan masalah Cik Hidayah, mungkin rewind sikit je.
Okay, so keturunan tu, hypertension tu dia mungkin sebabkan keturunan, tapi pendengaran tu siapa yang ada masalah hypertension dia belum tentu lagi boleh menyebabkan masalah pendengaran. Tak pun boleh je dia tak ada masalah pendengaran tu. Okay, tu je. Okey, soalan yang ketiga. Daripada Priscilla Urai Ani, terima kasih bagi soalan. Mak saya ada masalah asma dan restom. Kadang kala dia komplain yang dia ada hadapi masalah pendengaran, adakah masalah ni berkaitan dengan penyakit yang dia hadapi? Okey, saya jawablah soalan ni. Okay, kalau biasanya mereka yang ada restom lah especially restom, sebab sebenarnya masalah pendengaran ni dia ada banyak jenis, ada yang jenis sementara ataupun kekal. Dan restom ni kita kata dia akan efek bahagian nose lah, nose and throat lah. Dia ada dia punya saluran dan juga ada saluran yang bersambung ke telinga. So boleh jadi, boleh juga tidak So yang sebaik-baiknya memang kita kena pergi check dulu, okay? Boleh jumpa pakar ENT ataupun boleh jumpa terus dengan pihak kami, audiologis. Jika ada keperluan, kita akan rujuk juga kepada pakar lah. Kalau maksudnya jumpa dengan pihak kami dulu, kita akan hantar untuk pergi jumpa doktor ENT jugalah. Untuk kenal pasti sama ada betul ada masalah pendengaran atau tidak, kita memang akan buat ujian pendengaran. Tapi kebiasaannya mereka yang ada masalah restom, kita ada juga yang komplain dia ada kita panggil ear block lah, ear blockage disebabkan ada rasa tersumbat tu. So yang lagi baik adalah untuk terus berjumpa dengan pihak kami lah untuk kita dapatkan sejarah kes yang penuh lah. Okay. Saya harap itu dapat menjawab soalan. Kalau kata ada siapa-siapa nak tambah ke? Tak ada lah. Kita boleh next question. Okay. Daripada Ahmad Rahimi Okay, terima kasih untuk soalan. Okay. Masalah pendengaran yang disebabkan oleh hypertension ni boleh kembali normal ke? Okay. Saya jawab lah Okay. Untuk masalah untuk soalan Cik Rahimi ni, soalan hypertension, masalah pendengaran disebabkan hypertension ni boleh kembali normal ke? Okay. Untuk hypertension, dalam kebanyakan kes, selalunya pesakit yang ada hypertension ni dia akan mengalami masalah pendengaran jenis saraf ataupun kita panggil sensory neural hearing loss. Untuk sensory neural hearing loss, dalam kebanyakan kes memang tidak akan kembali pulih lah, tidak akan kembali normal lah. Dia selalunya akan kekal pada tahap itu ataupun menjadi lagi teruk macam tu. Jadi harapnya dapat menjawab soalan Cik Ahmad Rahimi lah. Okay, soalan next. Hi, alat apa yang sesuai untuk mereka yang mempunyai masalah pendengaran akibat hypertension? Adakah jenis alat pendengaran yang kecil sesuai? Okay, so yang ni saya jawab ke? Saya jawab je lah Boleh. Silakan. Kalau lag lagi nanti boleh bagi tahu saya. Okay, so untuk alat apa yang sesuai untuk mereka yang mempunyai masalah pendengaran akibat hypertension ni, macam yang cakap tadi, kita kena buat ujian pendengaran dulu. Kita kena tengok tahap pendengaran patient tu sendirilah, dia punya tahap tu level mana, and then based on level hearing loss dia tu, baru kita boleh tahulah alat apa yang sesuai. So kalau macam pendengaran dia tu dah teruk. Okay, Cik Hidayah ada lag ya? Okay, so untuk masalah pendengaran dia, kalau dia dah ada masalah pendengaran dia tu dah teruk, jadi jenis alat pendengaran yang kecil ni dia tak sesuai lah, sebab kuasa dekat alat tu tak mampulah untuk membantu dia punya masalah pendengaran tu. Jadi apa-apa pun kita kena check dulu dia punya pendengaran, kita kena tengok balik lah dia punya tahap pendengaran dekat mana.
baru boleh kita bagi tahulah alat ni yang sesuai dengan dia. Macam tu. Okey, betul, mungkin saya nak tambah sikit. Terima kasih Cik Christina bagi soalan ni. Mungkin mungkin ramai yang tak aware sebenarnya alat bantu pendengaran ni dia ada banyak jenis ataupun kita kata different style. Ada yang jenis belakang telinga yang biasa orang nampak gantung. Yang kecil ni, alat yang pendengaran kecil ni mungkin merujuk kepada alat pendengaran dalam telinga lah. Okey. Kita betul macam Cik Hidayah kata, kita kena check dulu tahap pendengaran kita ni, baru kita boleh tentukan yang mana yang sesuai lah. Jadi kalau merujuk pada jawapan Cik Hidayah tadi, kalau kata masalah pendengaran tu dah sangat-sangat teruk, kecil tu memang tak sesuai lah. Tapi masih Betul. perlu tengok tahap pendengaran lah. Kalau kata tak berapa teruk, ada possibility untuk kita boleh pakai juga yang kecil. Yang paling penting kena datang check. Kena datang check, nak cuba alat dekat tempat kita, boleh je, tak ada masalah. Betul. Soalan seterusnya daripada Cik Jackson Andrew. Terima kasih. Hai, saya nak tanya, adakah masalah rabun juga boleh menyebabkan masalah pendengaran? Dia tanya, ada kaitan tak masalah rabun ni dengan masalah pendengaran? Mungkin Cik Hidayah ataupun Cik Akilah ada nak bagi jawapan? Okay, so soalan ni biasanya dia mau pada, setahu saya dia tak ada kaitan lah. So patient yang ada masalah rabun dengan masalah pendengaran ni, kita kena check balik dulu macam mana. Tapi setahu saya patient yang ada masalah pendengaran dan juga rabun sekali, dia memang akan ada masalah lah juga sedikit, sebab dia patient yang ada masalah pendengaran dan juga rabun ni, mereka biasanya akan tengok pada gerakan mulut lah kalau bila untuk berkomunikasi tu. So jadi kalau macam rabun and then dia tak pakai spek semua, mungkin dia ada masalah pendengaran and then tak teruk sangat, tapi bila dia punya rabun tu, dia dah tak boleh nak baca gerak mulut orang yang bercakap dengan dia, jadi dia lagi susah lah untuk patient tu. Betul. Even kalau kita yang pendengaran tahap normal pun, bila buka cermin mata pun kadang-kadang macam kurang dengar kan, betul tak Hidayah? So Hidayah pun pakai cermin mata. Untuk kaitan dia secara langsung tu saya tak sure, tapi untuk saya sendiri yang pakai spek ni macam tu lah. Kalau buka je spek, kalau orang bercakap, saya macam kena bagi effort sikit lah. Sebab kadang-kadang betul. saya sendiri akan bergantung pada gerak mulut jugalah. Macam tu. Okey, ada soalan lagi ke? Saya rasa kita dah soalan yang sudah tak ada. Okey. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja setakat ni untuk perkongsian kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang menonton dari mana-mana sahaja anda berada. Terima kasih Cik Hidayah. Walaupun lagging tapi tetap bersemangat. Saya tak tahulah, hari ni dia tak berapa nak. Ada orang dengki kot. Saya rasa ada orang dengki ni. Sebab sebelum ni okey je, hari ni je. Okay, so Terima kasih Cik Hidayah, terima kasih Cik Akilah, dan kepada semua yang menonton dan bertanyakan soalan. Terima kasih banyak-banyak. Sekali lagi saya mengalu-alukan sesiapa sahaja yang nak datang untuk buat ujian pendengaran di PES Hearing Aid Center, amat dialu-alukan. Kita berjumpa lagi di sesi kita yang akan datang. Mungkin dengan Cik Sarifah, terima kasih juga. Thank you. Sama-sama. Kita berjumpa lagi di sesi akan datang, mungkin dengan topik-topik yang lagi menarik dengan audiologis lain pula. Okey.
Ya. Itu sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.